Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Piu Rahman. Dan tadi lepas subuh, lepas saya sahur, saya tengok handphone saya, ramai orang tag saya lah dekat IG, dekat Facebook, berkaitan satu isu yang melibatkan saya, Piu Rahman, Piu Said dan Ustaz Syahrizan Abdul Rabi dan juga Ustaz Ibit Liu. Saya tak nak bercakap bagi pihak Ustaz Syahrizan dan juga Piu Said, tapi saya bercakap untuk diri saya sebab pada awalnya saya tak nak pun buat video ni. Tapi disebabkan saya tengok terlampau banyak komen-komen yang sangat buruk dan saya risau kita buat dosa kering kerana kita terpercaya dengan fitnah, terpercaya dengan perkara yang separuh masak. Maka saya tanya kepada guru saya, adakah patut saya buat video, dan dia izinkan. Video berkaitan apa? Berkaitan tentang satu manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bagikan ujian pada kami melalui manusia ni. Manusia ni saya tak tahu adakah dia punya hati buruk ataupun bagaimana. Kepada adik Arif Farhan, saya doakan kamu moga-moga bertaubat. Arif Farhan ni dia update status, dia print screen gambar status Ustaz Syahrizan At-Turabi dan juga saya ada komen kat situ. Kejap lagi kamu akan tonton print screen tu. Berkaitan tentang Ustaz Syahrizan At-Turabi tulis teguran umum kepada semua orang yang buat derma sekarang dalam masa COVID-19 ni. Dan Ustaz Syahrizan sebut ada orang-orang, individu-individu yang dia ni bagi sumbangan dan dia buat video. Ustaz Syahrizan tegur adakah kita tak ikut SOP tentang PKP. Jadi saya komen kat situ, saya kata mana-mana individu ataupun mana-mana orang yang nak bagi bantuan, dia perlu mengikut SOP. Dan wallahi demi Allah, saya sebut, saya tak tuju pada Ustaz Ibit Liu. Dan saya tak tahu Ustaz Syahrizan tuju ataupun tidak pada Ustaz Ibit. Sebab yang saya tahu saya, sebab dekat status tu Ustaz Syahrizan tak sebut pun nama Ustaz Ibit Liu. Saya dah tengok beberapa kali, tak ada. Kenapa saya tulis berkaitan dengan SOP? Sahabat-sahabat, isu virus ni, virus COVID ni, isu yang sangat besar. Kita tak tahu orang yang bawa itu adalah orang yang carrier. Maksud carrier ni, kita tak tahu dia sakit ke tidak. Jadi kita risau orang-orang mula ambil tindakan sendiri. Saya tahu semua berniat baik. Yang pertama, saya nak point, saya ada 5 point. Yang pertama, matlamat tidak menghalalkan cara. Orang tu matlamat dia baik, saya nak bagi sumbangan, tiba-tiba dia tak tahu bahawa dia adalah carrier. Itu yang berlaku pada jemaah tabligh. Orang dia baik, tapi dia tak tahu dia bawa virus. Jadi kita tak nak ada orang sebenarnya dia ni adalah carrier, dia ni adalah pembawa virus, tapi nak buat baik. Apa dia buat? Dia bawa bungkus nasi bungkus, dia bawa roti, dia bawa macam-macam pergi ke hospital. Dan apa berlaku? Takut dia menjadi penyebar. Sebab itulah semua orang perlu duduk di rumah masing-masing. Jadi saya tekankan berkaitan SOP, bukan nak cela Ustaz Ibit Liu tak, tapi ini nasihat umum. Bukan Ustaz Ibit je, kepada Alif Syukri, kepada netizen yang kat luar sana yang mungkin masak lebih hari tu, masak mi goreng, boleh makan 10 orang tapi rumah ada 5 orang, 5 lagi nak sedekah pada nurse, dia pun hidupkan kereta, pergi ke hospital, hantar sendiri. Kita risau daripada kamu tak berjangkit, kamu dijangkiti, sebab hospital tempat yang sangat bahaya dan mungkin kamu adalah pembawa. Jadi saya tak berniat tembak tazkirah ataupun kecaman pada Ustaz Ibit. Ala kulli hal, kalau Ustaz Ibit Liu ada surat daripada KKM, ada NGO dia yang bertaftar dengan ROS, tafadhol silakan. Sebab saya kenal kawan-kawan kami yang ada NGO, yang kawan-kawan kami ada surat pada KKM dan mereka pada waktu COVID ini mereka buat amal kebaikan, mereka buat bantuan kepada nurse, frontliner, kepada polis dan juga kepada orang-orang susah. Ini sifat terpuji. Ini poin pertama. Saya tidak sebut nama Ustaz Ibit dan saya bercakap tentang nasihat umum kepada siapa-siapa. Siapa-siapa, tak kisah kamu orang kaya, orang miskin, Ustaz Ibit Liu, Ustaz Alif Syukri, Datuk Alif Syukri, siapa saja, kamu kena ikut SOP. Kalau Ustaz Ibit Liu ada SOP, alhamdulillah, maka tak ada isu. Bukan saya dengki, tapi ni nasihat umum saya tak sebut langsung nama Ustaz Ibit. Baik, panjang cerita yang pertama. Yang kedua, kena ingat, kejap lagi ada grafik, fitnah itu dimulakan oleh orang yang benci, diteruskan oleh orang yang jahil dan dipercayai oleh orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kita tak tahu ni siapa adik Arif Farhan ni. Adakah dia rapat dengan Ustaz Ibit Liu? Adakah stand dia tu mewakili Ustaz Ibit Liu? Kalau betul stand mewakili Ustaz Ibit Liu, saya sedia jumpa Ustaz Ibit. Ustaz tak ada nombor WhatsApp Ustaz Ibit, saya tak ada nombor WhatsApp Ustaz Ibit. Dan saya tak sebut pun nama Ustaz Ibit. Okey? Tak marah. Saya semangat sikit. Adik Arif Farhan, adik Arif Farhan ni dia tulis status, dia print screen Ustaz Syahrizan, komen saya di luar konteks. Faham maksud luar konteks? Kami tak sebut Ustaz Ibit, tapi dia buat karangan panjang-panjang. Dia kata kami ni berniat buruk, kami ni benci, kami ni hasad dengki, kami ni iri hati pada umat Islam Ustaz Ibit. Sedangkan ia adalah nasihat umum. Faham nasihat umum? Kepada semua. Baik, itu kedua. Adik-adik, apa nama Arif Farhan ni,
Saya dah DM kamu, saya dah PM FB kamu, tapi kamu tak reply. Maka ini video untuk kamu. Kenapa saya sebut yang ketiga? Lepas kedua, saya dah sebut. Yang ketiga, saya dah dapat nasihat daripada Inspector Officer IO dan juga pada peguam saya untuk ambil tindakan, dan saya dah buat laporan polis kepada adik Farhan. Adik Arif Farhan, bukan untuk saya sakiti dia ataupun saya bertindak balas untuk buat dia rasa takut, tak. Tapi kamu dengan niat secara sedar ataupun tidak sedar memburukkan nama saya. Ustaz Syarizan dengan Ustaz Hariri ke ataupun Ustaz Piu Said, itu tindakan mereka lah. Kenapa saya sebut ni? Nanti boleh tengok print screen. Ada yang menyebut saya Piu Babi, ada yang menyebutkan saya Piu Anjing, dan saya tak ada masalah, saya maafkan. Tapi bagaimana fitnah ini akan berterusan lagi? Orang yang tak bersalah, orang yang dia tak tahu apa-apa, tapi dia percaya dengan cerita kamu, adik Arif Farhan. Mereka tak tahu pun sebenarnya saya tak berniat pada Ustaz Ibit. Tapi mereka ini sekarang pada waktu bencana ni, pada waktu COVID ni, mereka terus mencela orang yang tak bersalah. Dosa untuk mereka, pahala untuk saya. Jadi saya terpaksa buat benda ni untuk apa? Untuk SMM padam status itu, sebab status kamu itu berbau kejahatan dan kamu tidak sebenarnya telus dengan apa-apa statement. Tak ada satu perkataan saya Ustaz Ibit. Baik, yang keempat, ada yang menyebutkan saya ni dengki iri hati kepada Ustaz Ibit. Sahabat-sahabat, kami ni para ustaz ni, bila buat kebaikan ni kami tak iri. Cuma apa yang kami perlu sebut adalah sebut teguran-teguran yang benar antara satu sama lain. Inilah nasihat. Saya juga terima nasihat tuan-tuan kalau benda betul, tak ada masalah. Tapi saya nak kata bahawa kami tak ada iri hati. Saya ada NGO saya, kami juga buat bantuan. Ada seorang akak ni siap kata saya cemburu dengan Ustaz Ibit sebab roti saya tak laku. Akak saya bukan berniaga boleh iri kak, saya buat kebaikan. Jadi penutup yang kelima, marilah kita sebenarnya kena ingat satu nasihat para ulama. Sebenarnya bala Allah ini turun disebabkan dosa-dosa kita. Dan saya risau akan berpanjangan lagi COVID ni sebab ada dosa-dosa kering kita. Kita suka membawang, kita suka mengumpat pada media sosial, kita suka reaksi, kita suka buat benda-benda yang melampau di media sosial. Mungkin kita tak berdosa dekat alam nyata ni, tapi saya tengok komen-komen orang minta maaf, sebut babi, anjing, butuh. Saya sebut ni semua bukan mencarut tapi perkataan. Dan ada yang paling teruk, PUKI, dia sebut alat kemaluan wanita pada saya. Tak ada masalah, saya maafkan. Tapi boleh tengok kejap lagi macam mana keburukan, hatred, kebencian yang sekarang ini berada dalam media sosial kita. Astaghfirullahalazim. Jadi saya tutup dahulu majlis ini ataupun kuliah ini. Saya tutup dahulu video ini dengan saya memaafkan semua orang, dan saya menerima kesalahan saya jika ada, dan saya harap kamu juga menerima kesalahan kamu apabila saya sebut dalam video ini. Wallahu a'lam.